A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم يسر ولا تعسر ربي تميم بالخير. Berbahagia Tuan Imam, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan, merofokkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi ini dapat sama-sama kita berada dalam ruang dan peluang ini. Kita jadikan kehidupan kita sebagai satu kehidupan yang baik, yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan kita ini maka sudah tentulah kita bukan hanya meletakkan dunia sebagai sasaran kita, tetapi juga menjadikan negeri akhirat yang kekal abadi itu sebagai matlamat dan hala tuju kita yang terakhir sebelum kita nak dibangkitkan semula di padang mahsyar, satu tempat yang disebutkan oleh baginda Nabi, luasnya padang mahsyar itu ibarat langit dan bumi. Bayang kalau kita melihat kehidupan kita atas dunia ini sudah terlalu luas, apatah lagi luasnya langit. Maka langit dan bumi itu menjadi penyaksian pada kita. Satu ketika nanti kita pasti akan dibangkitkan di padang mahsyar, tempat yang menjadi perhitungan kepada semua manusia.
Bermula daripada zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, umatnya, sehinggalah kepada yang terakhir umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di sanalah tempat yang akan kita menerima catatan buku amalan kita. Baik kehidupan kita atas dunia, maka baiklah penyudahnya. Tapi kalau buruk kehidupan kita di atas dunia ni, nescaya akan buruklah titian perjalanan kita ketika mana kita bangun dan berada di padang mahsyar. Waktu kita berdiri di padang mahsyar itu, kata Nabi dalam satu hadis kursi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma zilla illa zilluh. Kata Nabi, waktu kamu bangun di padang mahsyar nanti, Allah akan berikan naungan Allah pada 7 golongan ini. 7 golongan ni Allah akan naung dia dekat padang mahsyar. Yang lain tak tahu. Kita duduk atas dunia, gedebeknya kita tunggu padang mahsyar. Hantau gedebek padang mahsyar tu lagu mana? Tunggu. Kita hidup di atas dunia ni, tuan-tuan, macam mana kita akan melalui titian perjalanan kehidupan kita di negeri akhirat. Bangun aja di padang mahsyar, kata Nabi, kamu bangun, dan pada waktu itu kamu akan mencari 2 syafaat. Pertama, syafaat daripada Al-Quran, dan yang kedua, syafaat daripada Nabi SAW. Bangun di padang mahsyar tu tempat yang orang semua berhimpun, ramai. Waktu itu, kata Nabi, kamu akan dibangkitkan, dan hanya 7 golongan yang kata Nabi akan mendapat pengiktirafan, naungan daripada Allah. Siapa dia 7 ni? Yang pertama, kata Nabi, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tak usah duk tengok hak negara, negeri, apa semua ni. Hak tu pun pemimpin jugalah. Tapi kita tengok dalam kepimpinan kita dan keluarga kita. Kecilkan skop tu. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam keluarga kita, kita ni duduk di mana? Kita ni bapa, kita ni suami kepada isteri, dan paling koman kita adalah ketua dalam diri kita sendiri. Apakah kita pandu diri kita pada satu jalan kebaikan, ataupun kita bawa diri kita pada satu jalan kezaliman? Tuan-tuan, pemimpin yang adil, bila sebut adil, lawannya zalim. Zalim ni kalau tuan-tuan tengok dalam kitab fiqh, disebut zalim ni makna apa? La mahillu ala syai', tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tu zalim. Bahasa mudah kita nak bagi faham ni, tuan-tuan, yang bukan pada tempat dia tu zalim lah. Bahasa mudah nak bagi contoh, kepiah ni letak kat mana? Kat kepala, tiba-tiba pergi buat alas kaki. Zalim ke tak? Zalim. Walaupun dia benda. Apatah lagi kalau peranan dan fungsi kita tidak dilaksanakan dengan baik, itu juga dikira zalim. Tuan-tuan, yang kedua, kata Nabi, siapa ni? Wasyabbun nasya'a fi ibadatillahi azza wajal. Yang kedua, satu orang yang dia ni bersungguh-sungguh, nasya'a, dalam melakukan ibadah pada Allah. Dia buat ibadah ni tak main-main, sungguh-sungguh buat ibadat. Ni kadang-kadang mayang bermain-main, bukan takat budak-budak, bapak budak bermain. Duk langsah dia boleh cuit lagi kawan dia. Hak ni nama dia Jebontor. Tuan-tuan, duk dalam tu dia boleh main cuit-cuit. Dia boleh, orang dah takbir dah, dia boleh pergi duk tanya, "Baik ni ada bubuk suara ke?" Dia duk kacau. Depa tahan tengok tu, depa tulis dah kat papan putih. Tak tengok kah? Tuan. Bubuk suara. Bubuk suara ni masuk bulan Safar dah, kata. Kacau bubuk suara lagi kan. Tak apalah, jadi makan sudahlah, tuan-tuan, buat ke mana? Ada orang kata ni bulan Muharram je bubuk suara. Tak apalah, kacau lah, bulan berapa pun tak apa. Kan? Apa kata ni kacau bubuk suara ni bid'ah.
Bid'ah pula dah. Payah kita. Hak makan tak bid'ah pula. Kacau tuan-tuan. No? Dia nak kacau bulan berapa pun tak apa. Jangan tak kacau sudah tuan-tuan. No? Orang ni kadang dia suka bubuk suara. Hak suka-suka. Hak tak suka pun dia tak suka tak. Nah. Saya bila sebut bubuk suara ni ada sejarah dia. Dan bubuk suara ni. Dulu ni kira makan. Lepas jadi insiden ni, peristiwa berdarah ni, saya tak makan terus bubuk suara. Kalau tak makan lah, tak berapa rancak makan. Dan satu hari tuan-tuan, saya dulu saya mengajar di sekolah, di satu sekolah kan. Sekolah swasta lah, masa muda-muda dulu ni. Masa muda-muda. Lah pun muda lagi. Tuan-tuan. Masa di sekolah tu, sekolah swasta, agama swasta ni kan, duduk dalam bangunan 2 tingkat. Enggak, kita kacau di bawah ni lah. Bawah tu ada tangga sikit tepi tu ada tangga tepi tu. Kita pun kacau tang ni lah, buka kuali besar tu bagi kat budak-budak bedak turun tangga balik kan. Kita pun kacau lah, bubuh lah macam-macam, bubuk suara kan. Buh dengan kacang, buh ngapa semua ni. Nak habis dah. Elok kira nak pekat dah lah, bubuh semua dah. Nak masak dah ni. Duduk kacau, kira dalam 5 minit tu masak lah. Duduk perangat masak. Tengah duduk tu tengok-tengok ayak jatuh. Ayak daripada atas ni. Entah. Duduk tengok ayak apa jatuh ni. Tengok ayak daripada atas tu jamban. Dan dia ada macam apa? Sekolah kan. Dia ada apa macam hak pilih duduk nampak kot luar tu kan. Tengok lah ayak jamban. Elok dah bungkus balik bagi dah kat budak apa semua 4-5 bungkus dah jalan pi dah. Saya kata pi. Depa tak apa hak ni kira apa najis, bukan najis mughallazah ni. Hak ni najis mukhaffafah. Tak apa jalan je nak buat je, nak panggil budak dah ni kan. Kacau pada sekawah dah. Saya start hari tu tuan-tuan, tak apa nak makan lah bubuk suara. Tu sejarah saya lah. Kan? Dia biasalah, dia ada sejarah-sejarah ni. Makanlah juga, tak ada lah kata tak makan. Tuan-tuan dan perempuan yang nak sebut kata dalam hidup kita ni apa yang kita cari, tu yang disebut dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Jangan main-main. Yang kedua, yang ketiga. Kata Nabi, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Satu orang yang hatinya berpaut pada masjid dan surau. Ada orang tuan-tuan bila dia tak main masjid ni dia gelisah. Tak main surau ni dia gelisah. Ada orang tak apa. Hang tutup pi setahun masjid pun aku lagu tu juga. Tuan-tuan, ada orang tutup masjid dia gelisah. Dia kata loh bila nak buka pula. Hari tu buka dah. Lepas tu tutup pula. Lepas tu buka pula. Harap tak tutup dah dia kata. Kan? Macam Jumaat. Jumaat lah ni tuan-tuan. Dia lah ni Zohor kena tutup pagar dah. Ada hak tak kisah pun. Dia kata tutup pi ya. Tutup terus lagi senang dia kata. Hak kisah tu dia kisah lah. Hak tak kisah tu dia kata dia buat renyah-renyah apa. Tambah awal dulu tuan-tuan tengok. Siap pakai kupon. Saya biasa tuan-tuan, hak awal mula, hak dengan jatuh kuasa ya, main semayang Jumaat. Ui, sedih tuan-tuan. Jatuh kuasa ya. Saya baca khutbah, ada kot 7 orang. Hak awal, hak mula 7 orang ke 4 orang. Khutbah. Saya tengok tu dia. Ni, lampu ditutup, tak boleh buka. Aircon tak boleh buka. Kipas tak boleh buka. Pintu kena kunci. Tuan-tuan. Ui tuan-tuan. Mai pula 2-3 minggu lepas tu saya pergi lagi baca khutbah. Tak lain pula lah. 40 orang pula kot. Subhanallah. Tuan-tuan. Pun macam tu. Mai 40 orang tuan-tuan. Mereka buat kupon. Grup WhatsApp. Berkata hak ni nama yang ada saja boleh main masjid. Kita cek sampai 3-4 kali malam tu tuan-tuan. Ni nama aku tak ada weh. Tak ada nama, gelisah lah. Duk minggu depan WhatsApp tu imam kita buat apa? Suruh masuk nama kita pakai kabel. Tu imam boleh buh nama saya seorang ni.
Tambah kita Korea besar pula tuan-tuan. Orang bukan kenal kita tuan. Ni, duduk 3 minggu tak pi lagi menggelisah kita. Ni macam mana menggelisahnya kita hak duduk atas dunia, nama tak ada nak pi masjid. Macam itulah hidup kita. Bayang kalau satu hari dan keadaan waktu kita bangkit daripada mahsyar, nama kita tak ada dalam calon syurga. Ui tuan-tuan, lagi menggelisah. Tengok-tengok WhatsApp dalam alam kiamat tu, tengok-tengok nama kita tak ada. Dia kata mana ada WhatsApp tu? Tak, nak sebut kata kalau nama kita tak ada, gelisah tak kita? Gelisah. Tuan-tuan, ni nak sebut ni. Waktu kita hidup atas dunia, ni peluang kita. Ni peluang kita. Tua, muda, kecil, besar, lelaki, perempuan. Ni peluang kita hidup atas dunia. Untuk kita jadi orang yang kata Nabi, hatinya senantiasa berpaut pada masjid. Yang keempat. Dah, tak boleh lama. Cerah tanah saya orang tu ya. Tuan-tuan nak kacau bubuk suara ke? Lain kali kacau malam. Elok saya balik kuliah boleh bagi kat saya lah. Lawan. Yang keempat. Kata Nabi, siapa lagi orang yang Allah naung dia dekat padang mahsyar ni? Yang keempat, satu orang laki-laki yang dia didatangi oleh satu orang perempuan. Wa rajulun da'athum ra'atun zata hasanin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kata Nabi, satu orang laki-laki dia didatangi oleh satu orang perempuan, dan perempuan ni ajak dia buat maksiat. Laki-laki ni kata faqala inni akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah. Tuan-tuan, lelaki yang boleh kawal nafsu dia, tuan-tuan, inilah orang yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan dia akan dapat naungan Allah dekat padang mahsyar. Yang kelima, wa rujalani tahabban fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Satu orang, dua orang lelaki, dua orang perempuan yang berkasih mereka kerana Allah, bertemu mereka kerana Allah, dan berpisah juga kerana Allah. Maknanya kita jaga hubungan silaturahim sama-sama kita. Laki-laki perempuan jangan duk bertelagah, berkelahi. Dah. Ni nak kacau bubuk suara, mesyuarat 14 kali berkelahi. Dia kata aku kata 26, doa 14, doa 13, kelahi. Lelah tak main surah langsung. Tuan-tuan, tak usah berkelahi apa semua. Kita hak duduk atas dunia ni tuan-tuan, buat muafakat bagi elok. Kita duduk atas dunia ni bincang bagi elok, musyawarah bagi elok. Ni kadang-kadang kelai, ruginya siapa? Kita. Dan tu saya duk tunjuk panas baran kita. Kita ni tua lah. Tuan-tuan lah, saya muda lagi lah. Kita ni tua lah tuan-tuan. Nak matilah. Kubur kata mari, rumah kata pergi. Tua dah tuan-tuan. Saya ada jumpa satu orang ni, tua lah, umur 72 lebih kurang. Loh, perongeh tak tahu apa. Perongeh lagi 72. Dia tak tahu 72 ni bukan orang tolak, hembuih menjatuh. Jatuh tuan-tuan. Kita, kehidupan kita begitu. Yang keenam, kata Nabi, satu orang pemuda yang dia ni bersedekah. Wa rajulun tasadda bi sadaqatin fa akhfaha, dia sedekah tangan kanan tak tahu, tangan kiri sedekah, tangan kanan tak tahu. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang banyak bersedekah pada jalan Allah ni juga Allah naung dia dekat padang mahsyar. Dan yang ketujuh kata Nabi, satu orang pemuda, wa rajulun zakarallaha khalian fa fadat ainah. Satu orang laki-laki yang dia duduk seorang-seorang, khalian, khalwah, seorang-seorang ni zikrullah, dia ingatkan Allah, fafadat ainah, menitih yang mata dia. Orang ni Allah naung dia dekat padang mahsyar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihkan, kita yang duduk dekat dunia ni, kita nak pi akhirat, kita nak pi padang mahsyar. Sebersediakah kita dengan kehidupan kita di alam barzakh? Bersediakah kehidupan kita di alam mahsyar? Bersediakah kehidupan kita yang kekal abadi di alam syurga Allah? Hidup kita atas dunia ni tuan-tuan, Allah uji kita. Ni kita ni zaman yang tak menentu ni tuan-tuan. Kita tengok macam okey tapi tak okey, tengok je tak okey tapi okey. Kan? Macam-macam kita tengok tuan-tuan, kan? Ni zaman hak Allah uji kita ni.
Sedap ke tak sedap ke lah ni Allah uji kita ni. Ni zaman akhir zaman. Manusia ni sombong. Tuan-tuan. Wa idza dzukiru la yazkurun. Allah kata dan apabila kami peringatkan pada kalian, hampa tak mau ikut. Allah berikan peringatan demi peringatan. Wa idza ra'au ayatan wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Allah kata dan apabila kami berikan petanda tunjuk kepada kamu kekuasaan kami, yastaskhirun, kamu memperolok-olokkan. Jadi macam satu bangsa tuan-tuan yang pada mereka kata mereka ni hebat. Akhirnya mereka tolak agama dakwah, agama tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Di antaranya siapa bangsa mana yang paling sombong atas dunia ni? Sehingga kan Allah rakamkan bangsa ini atas dalam Quran. Siapa? Bangsa yang disebut dengan Bani Israel. Tuan-tuan. Dan di dalamnya itu ada satu bangsa yang pada mereka yang paling hebat atas dunia. Iaitulah bangsa Yahudi. Tuan-tuan. Yang inilah kalau kita baca Quran zaman ketika mana Allah sebutkan dan Allah rakamkan dalam Quran. Tuan-tuan tengok. Bagaimana kisah Qarun yang dibawakan bersama Qarun itu harta benda yang banyak. Datang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam cerita tentang agama tauhid dan balik pada Islam. Tak mau dia. Tolak dia pada agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Tolak. Bahkan dengan sombong dia kata ni harta yang aku dapat ni semua daripada ilmu aku. Semua daripada ilmu aku. Aku pandai berniaga, aku pandai semua ni pasal aku. Utituhu alal ilm. Semua ni aku yang punya, bukan orang lain. Aku kaya pasal aku, bukan pasal orang lain, bukan pasal Tuhan. Aku usaha. Hampa tak usaha, hampa gagal lah. Ui, sombong cakap. Akhirnya apa jadi pada Qarun ni? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah kata akhirnya Qarun ini kami telangkupkan dia, kami tenggelamkan dia dalam tanah bersama dengan harta benda Qarun. Boleh buat apa tuan? Boleh buat apa? Tuan-tuan tengok bagaimana kisah kaum Samud di kota Madain Saleh. Saya pergi tuan-tuan. Satu Ustaz Alim bawa saya pergi kota Madain Saleh di utara Madinah, 480 km lebih daripada Madinah. Pergi kota Madain Saleh. Siapa duduk di situ dulu ni? Orang Samud, bangsa Samud. Ada lagi bangsa Samud lah ni? Tak ada dah. Allah sebut tidak ada lagi bangsa Samud atas dunia setelah kami ranakkan mereka. Hebat tak Samud ni? Hebat. Hebat dari sudut apa? Mereka ni architecture. Satu bukit yang ada di kota Madain Saleh tu tuan-tuan, bukit-bukit yang ada tu semua diukir. Bukit tu bukan rendah macam rumah kita ni. Bukit. Bukan satu, bukan dua, beribu bukit yang ada di kota Madain Saleh Al-Ula. Hebat tak orang Samud ni? Hebat. Mereka boleh mengukir bukit. Bahkan mereka buat bilik mereka tu mengikut spesifikasi mereka masa tu. Kira kita masuk dalam gua mereka tu tak panas. Mereka tebuk gua tu berdasarkan kepada ramainya rakyat dalam rumah mereka, penghuni rumah mereka ni. Hebat. Tapi bila Nabi Allah Saleh datang pada mereka, akhirnya apa jadi? Mereka tak mau terima dakwah yang dibawa oleh Nabi Allah Saleh. Sombong mereka. Sebab mereka sangka mereka ni power, terror. Akhirnya Allah berikan laknat Allah dengan mereka. Akhirnya musnah mereka dengan panahan petir. Tu orang bangsa hebat ni. Kita hak duduk atas dunia Allah ni yang kita duduk sangka kita ni orang hebat. Jangan sangka Allah tak boleh musnahkan kita. Ni dunia akhir zaman ni Allah bawa mai satu kuman yang kita pun tak pernah tengok. Kuman ni yang kita tahu duk perhati ikut TV, benda tu bulat, ada cabang-cabang duk keluar tu. Dia tipu kita, kita pun percaya bila.
Kalau betul-betul lah tak betul, tapi orang buat kajian lagu tu lah bentuk dia. Kita pun tak nak tengok, sampai lah pernah tengok hukuman tu. Tak benar. Yang kita duk dengar orang mati, orang sakit. Orang mati, orang sakit. Pernah tengok hukuman tu? Tak benar. Dia kata saya pernah tengok dalam TV. Dia tulis tak mana? Dia lukis tuan-tuan. Hak bulat begitu. Lepas tu ada timbul kot ni, timbul kot ni macam belon budak main tu. Hak tu lah gambaran dia. Gambaran dia mengaji kot tu. Bawa mai terbit, mai kita pun faham, oh ni kuman lagu ni. Tak pernah tengok. Sejak kita hidup 70 tahun, 60 tahun ni kuman lagu ni kita tak pernah tengok. Dan 70 tahun, 60 tahun kita hidup ni kita tak pernah dengar pun virus ni nama lagu ni. Yang kita duk dengar cirit-wirit, taun, hak tu ya. Tiba-tiba mai tahun ni nampak lagu-lagu suasana berlain. Tak apa lah. Ni Allah uji kita ni. Dunia yang macam ni Allah uji. Benda tak nampak, tapi kita percaya. Oh, janganlah. Ada orang sakit, ada orang mati ni. Percaya kita. Benda gaib. Kita duk dengar dosa, pahala ni lama dah. Tapi tak percaya. Kita percaya lah. Dosa, pahala, syurga, neraka, kita dengar. Tapi berapa ramai orang yang patuh, tuan-tuan? Dia tahu masuk neraka kerana dosa, masuk syurga kerana pahala yang dia buat. Tapi berapa ramai orang yang bawa diri dia pada jalan syurga. Sebab tu kata Imam Fatih Yakan dalam kitab dia tulis, tuan-tuan, dalam kitab di kalangan para ulama, orang-orang zuhud di kalangan ahli-ahli tasawuf, dia kata apa? Kamu tahu syurga itu benar, tapi kamu tidak bersedia ke arah syurga. Kamu tahu neraka itu benar, tetapi kamu tidak mau mengelakkan diri daripada neraka. Tahu syurga, tanya semua orang, dia baik ke, dia jahat ke, penyamun terbus ke, semua orang nak masuk syurga. Tetapi tangkap seorang budak hak merempit. Tangkap seorang tuan. Dia tengah merempit tu, tuan-tuan pergi merempit dengan dia, duduk sebelah dia. Oi, berhenti tak oi? Dia pun berhenti. Tuan-tuan tanya, "Hamai tak budak? Awak siapa pakcik? Tak apa hati tahu lah. Dak aku nak tanya hang ni." Tanya apa pakcik? Hang nak masuk syurga ke neraka? Agak-agak tuan-tuan lah. Syurga ke neraka dia nak jawab. Syurga. Mana ada orang jawab, "Oi, saya nak masuk neraka." Tak ada. Semua pasti akan menjawab syurga. Penyamun tuan-tuan pergi tengok orang hak duduk dalam penjara. Kan? Saya baru ni masuk penjara. Kan saya jahat lah. Saya pergi tengok ramah orang dalam penjara. Saya tanya budak tu, dia duduk dalam penjara. Budak ni kira orang Kedah kata habis rayang lah tuan-tuan. Macam-macam dia buat lah ni. Saya tanya dia, umur 17 tahun. Kata, "Hang duduk dalam penjara ni lama, kat setahun dah. Rasa lagu mana?" Dia tahu nak keluar dengan saya. "Ustaz tolong saya nak keluar dengan saya. Saya tak mau duduk dalam penjara." "Bagus. Ustaz nak tanya kamu lah. Kamu nak masuk syurga ke masuk neraka?" "Oi, masuk syurga Ustaz." Tu budak hak habis rayang. Orang Kedah kata. Kalau hak lagu kita, syurga lah. Tapi perangai dia, adakah dia nak bawa diri dia pada syurga? Tu yang kata jebon tong. Tak erti bahasa kan? Kata syurga, tapi perangai dia, sikap dia, tingkah laku dia tak bawa dia langsung pada jalan syurga. Tu lagu mana? Orang Kedah kata, macam beru. Duk lagu tu kita. Tengok siapa tu ya. Ni. Nah. Sebab tu yang kita nak dalam hidup kita atas dunia ni, bila kita yakin kita nak pergi pada syurga, tingkah laku kita tu bawa syurga. Ni dunia akhir zaman ni, bila Allah uji kita, tak boleh lama ni pukul 8 tu nak kerja buang suara pula. Bedalah tu tahu kan jauh. Ni nak habaq kata, waktu hidup kita ni tuan-tuan, Allah uji kita. Tak usah sebut hak banyak sebut hak yang peringkat kecil sudah. Allah sebut, "Wa iza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durra marra ka'allam yad'una ila durri massa zalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun."
Ayat ni saya baca waktu rakaman, waktu dia siar Radio 3 Lok Start. Tuan-tuan dengar ke tak? 15 hari tu, 15 hari bulan hari tu pukul 2. Pukul 2. 16 September hari tu, minggu lepas lah. Tuan-tuan dengar radio tak? Hak ceramah pukul 2 Radio 3 Lok Start tau. Aku lah tu. Dia tahu bangga Ustaz ni. Tak kan nak habang, saya tak tahu. Dia patut dengar suara serupa. Minggu depan dengar lagi. Dia berakam dah tuan-tuan. Pergi rakam je lah. Saya pergi rakam tuan di Radio 3 Lok Start 2 slot sampai pukul 9, 8.30. Malam dia kena PKPD tu. Saya kata ni saya kena balik dah ni. Saya dia tutup jalan, saya tak boleh keluar, jenuh saya. Nak tidur tahu mana tuan Lok Start. Di Kuala Kedah. Pergi rakam tuan. Tuan bisa masuk radio? Tak bisa masuk. Jom ikut saya. Right. Masuk radio tuan-tuan tahu. Kita rakam, kita seorang-seorang gelak, kita ada orang depan DJ, dia punya penerbit dia duk adjust mikrofon elok punya semua, dia duk pergi makan bilik belah tu. Are tu. Saya cakap seorang, hak tuan-tuan dengar tu, kan ada orang depan saya. Tuan-tuan kan ada orang saya bayar muka tuan-tuan hak duduk depan saya. Ni. Dalam Quran Allah sebut, dan apabila kamu diberikan dengan kesusahan, wa iza masal insana durru da'ana, kata Allah, merayulah kalian pada kami. Waktu Allah bagi kita susah, Allah bagi musibah, kamu duduk di mana? Da'ana, kata Allah, merayu pada kami, doa dekat kami. Li jambihi, sama ada dalam keadaan berbaring, au qa'idan, atau duduk, au qa'iman, atau berdiri. Kita bila ada masalah pergi duduk tahu mana? Pergi duduk tahu kita, buhlah status WhatsApp. Keling orang bos status WhatsApp, pening kepala, stres kan. Tak sahlah doa, hampak tikak sejadah, bangun pagi 4.30 doa, tadah tangan. Hak duk mai kat saya, dia kata, Ustaz, saya doa bahasa Melayu, bahasa Arab tak boleh, tak hafal. Tak apa, bacalah doa bahasa Melayu. Hak mana kita boleh? Dia tahu doa bahasa Melayu boleh ke? Tuhan faham ke? Awak dia ingat Tuhan tu pak menakan dia ke mak? Tuhan faham tuan-tuan, doa, tadah tangan, mohon pada Allah. Barulah Allah leraikan kita dengan masalah. Setiap kita ni ada masalah berlambak tuan-tuan. Tunjuk ya dak. Tuan-tuan. Masalah banyak kita kan? Di rumah masalah, balik-balik rumah dapat bini tu dia, bini muka macam jebon tuan-tuan kan, garang bini kita. Islam atok elok dah kalau laki dia lembut tuan-tuan, bini cengih. Kalau laki dia slow aja, bini cergah. Tengok kod taman kita berlambak. Kalau dapat tengok bini slow ya, laki dia cergas kan. Ni. Kalau laki dia tu jenis tak cakap banyak, perempuan dia tengok talkative, cakap banyak. Bini dia. Itu biasa lumrah, dia jarang sangat dapat dua-dua cakap banyak. Kalau tidak jenuh rumah dia jadi tempat syarahan. Kan? Ini lumrah alam. Ni kita nak tengok ni, waktu kita ada masalah, macam-macam masalah hak mai. Kadang bini garang. Dapat suami perongos. Dapat laki tak nak dekat rumah. Ni duk pergi mengai, kaki mengai. Longkang belakang rumah pun dia mengai. Kaki mengai ni tuan-tuan. Jenis kaki mengai ni dia tak ada, dia nampak ayak nak mengai. Dalam kolam rumah dia pun mengai. Apa benda hak boleh mengai dia mengai. Tu hak kaki mengai. Tu tak kira kaki tahan burung. Hak tahan burung pun melambak sampai tak balik rumah. Pukul 4.30 pagi tahan burung dah. Ingat nak pergi tahajud. Kata orang kawan sebelah pergi tahajud dah Fazal. Bukan pergi tahajud, tahan burung. Rajin sungguh dia. Ni. Maknanya ada masalah, minta dan berdoa dengan Allah. Tak ada lama tuan-tuan. Allah kata falamma kashafna anhu dhurra, dan kalaulah kami berikan dan kami angkat musibah itu pada kalian, marra ka'allam yad'una ila dhurri masa, jangan pula kamu jadi satu golongan yang akhirnya macam tak ada apa berlaku sebelum ni dekat kamu. Yang ni kata Allah golongan yang melampaui batas di atas apa yang telah kita kerjakan.
Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, maka dalam keadaan kita diuji sedemikian rupa ni, jaga diri kita elok-elok. Jangan sampai kita diuji, tapi kita tak peduli dengan apa yang Allah uji kita sebenarnya. Ni ujian yang kita terima dengan saat akhir ni sebenarnya sangat dahsyat. Ni duduk ni. Ujian yang kita duduk ni, dunia akhir zaman ni, ini sangat dahsyat dan besar. Mana tak besarnya? Tuan-tuan tengok masjid ditutup. Tuan-tuan tengok satu ketika surau ditutup. Tuan-tuan, kita nak pergi tandas pun tak boleh. Pasal apa? Masjid tutup. Lalas pergi tandas Petronas. Petronas pun tutup juga tandas dah. Lalas kecilan betul ya tuan-tuan. Ni nak sebut kata dunia akhir zaman. Tuan-tuan tengok di Mekah. Allahu Akbar. Sunyi tuan-tuan. Di Madinah sunyi. Kita dengarlah pengumuman baru ni tuan-tuan, 4 hari bulan ni nak dibuka. Kita rasa ya Allah, ni satu kenikmatan. Walaupun secara berperingkat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mengambil iktibar atas apa yang berlaku hari ini, maka jadikan situasi kita hari ini sebagai satu asbab untuk kita berubah kepada kebaikan. Jangan bila dulu masjid kita ditutup, bukan main hashtag kita tuan-tuan, hashtag rindu masjid. Tapi bila masjid dah dibuka, dia duk lagu tu. Hak mai surau, mai masjid ni siapa dia? Orang hak tula. Orang Terengganu kata hak tula. Hak tu lah tuan-tuan oi. Habis hak lain pergi mana? Hak lain tak tahu. Wuyubul gunah. Bukan wajibal gunah dah. Wuyubul gunah. Tak tahu pergi duk tak mana. Hak tadi kata rindu masjid tu. Lah pergi tak mana? Tak tahu. Sibuk. Tuan-tuan. So hari ini ambil peluang. Mudah-mudahan yang datang masjid, yang datang surau, boleh kita teruskan istiqamah kita pada perjalanan hidup kita yang akhir-akhir ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk kita terus bersama mengharungi liku-liku kehidupan yang bersisa dan berbaki ini. Mudah-mudahan yang akhir-akhir hidup kita ini akan dicatat dengan satu catatan amalan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak. Selamat mengacau bubur suara. Saya tahu saya tulis sama lah. Dia tulis jangan lipat sejadah. Bagus kita. Tak lipat sejadah kita. No? Bagus juga ada papat iklan ni. Tapi jangan semayang duk panggung dia pula. Hak duk depan ni panggung tu. Oh kacau bubur suara hari ni aku terlupa. Janji dah dengan orang di kampung. Dia tak dia telefon tak dia balik kampung dia tak. Di surau dia kacau bubur suara. Tengok tu bila waktu semayang subuh. Hak tu nama dia jebon tua tak? Tuan-tuan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita jadikan hidup kita hidup yang baik insya-Allah. Selamat kacau bubuk suara. Selamat jadi orang baik. Selamat jadi hidup kita ni yang diberkati. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.